Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Raja Nur Afifah binti Raja Ibrahim dari kelas C7. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan hasil dapatan saya bagi tugasan kedua persembahan khusus pengantar Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis kod PIMK 1104. Nama pensyarah saya ialah Dr. Ku Muhammad Asmadi bin Ku Muhammad Saad. Baiklah, kita masuk pula kepada isi kandungan. Terdapat 3 isi kandungan yang saya lakukan dalam ini. Yang pertama iaitu hadis mutawatir, yang kedua hadis dhaif dan yang ketiga hadis maudhu'. Dan ketiga-tiga hadis ini saya akan menerangkan apakah pengertian hadis tersebut, apakah pengajaran kita dapat daripada hadis tersebut dan apakah isu itu semasa yang berkaitan dengan hadis tersebut. Baiklah, jadi saya akan menerangkan terlebih dahulu pendahuluan. Apakah itu maksud hadis? Jadi hadis ini berasal daripada perkataan Arab iaitu hadasa yang bermaksud menceritakan atau berbicara. Manakala dari segi bahasa pula, hadis memberi makna tiap-tiap yang diucapkan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dapat ditakrifkan sebagai segala perbuatan, perkataan, persetujuan atau ketidakkesenangan Nabi yang dicatat oleh para sahabat baginda dan diriwayatkan serta disampaikan kepada seluruh umat Islam. Jadi senang kata hadis ini adalah apa-apa perbuatan ataupun apa-apa perkataan ataupun apa-apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah hadis, apa yang disandarkan kepada Nabi. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi lakukan dalam seluruh hidup baginda itu adalah satu hadis. Kalaulah sahabat yang melakukan perkara itu, maka itu tidak ditarifkan sebagai hadis. Tapi hadis ini adalah khusus kepada Nabi Muhammad SAW sahaja. Baiklah, yang pertama kita akan masuk dulu kepada hadis mutawatir. Saya akan menerangkan dahulu secara terperincilah tentang apa yang terkandung dalam hadis mutawatir yang akan kita kaji pada hari ini insya-Allah. Baiklah, jadi saya akan menerangkan dahulu apakah itu pengertian daripada hadis mutawatir. Jadi dari segi bahasa, mutawatir bermaksud berturut-turut. Manakala dari segi istilah pula, hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada tiap-tiap tingkatan sanadnya dan mustahil para perawi itu bersepakat untuk berdusta. Periwayatan ini berpanjangan bermula dari tabaqat yang pertama sampai tabaqat yang terakhir. Jadi tabaqat di sini bermaksud peringkat ataupun darjah. Jadi senang kata kita nak faham, hadis mutawatir ni adalah hadis yang ramai perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi, kalaulah ramai yang meriwayatkan hadis tersebut, mustahil kalau hadis itu adalah salah, hadis adalah dusta. Pada mungkin ramainya perawi nak meriwayatkan hadis yang salah, hadis yang palsu. Jadi, sudah tentu bila ramai yang meriwayatkan hadis tersebut, maka hadis itu dikategorikan sebagai hadis yang mutawatir. Jadi, hadis mutawatir juga termasuk dalam hadis sahih. Hadis sahih ni adalah hadis yang kita boleh beramal dengannya dan kita boleh menggunakan hadis tersebut sebagai hujah untuk kita berdebat dengan non-Muslim ke ataupun untuk kita menjelaskan kepada orang ramai menggunakan hadis yang mutawatir, yakni hadis sahih lah. Baiklah, kita masuk pula kepada syarat-syarat khabar mutawatir daripada kitab Al-Mustafah Imam Ghazali. Yang pertama, menyampaikan berita yang telah diketahui dengan yakin dan bukannya dengan secara zon sahaja. Maksudnya, seseorang yang menyampaikan satu-satu hadis, dia menyampaikan dengan yakin. Sebab apa? Sebab benda itu betul, benda itu benar. Jadi dia akan menyampaikan dengan yakinlah, dengan bersemangat. Lainlah kalau hadis itu hanya sangkaan sahaja. Maknanya hadis itu tak ada pun, tidak wujud pun. Tapi dia yang mereka cerita tentang hadis tersebut. Jadi, kalau secara logiknya lah kita boleh nampak bahawa kalaulah seseorang itu menipu, dia sebenarnya kita boleh nampak daripada gaya dia menipu. Faham tak? Kalau orang yang bercakap benar, kita boleh nampak pula yang kalau dia bercakap betul, kita boleh tengok yang dia ni yakin menyampaikan satu hadis tu. Maka kita boleh percayalah dengan dia. Macam tu. Yang kedua, mengetahui berita tersebut dengan pasti berdasarkan keadaan yang dialami. Maksudnya, seseorang perawi itu ataupun seorang sahabat itu ataupun orang yang meriwayatkan hadis ini, dia duduk dalam situasi tersebut, situasi hadis tersebut. Maksudnya, dia berada dalam keadaan tu ataupun dia duduk dengan Nabi ke, masa Nabi tengah berbicara tentang satu-satu situasi. Dia nampak dan dia menyaksikan perkara tersebut, maka dia pun catat. Dia pun catatlah apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat. Dia nampak kan, dia duduk dalam situasi tu, maka dia tulislah apa yang dia perhatikan, apa yang dia dengar, apa yang dia ataupun dia dengar ataupun dia dengar daripada sahabat-sahabat. Maksudnya dia duduk dalam kelompok sahabat bercerita yang Nabi ni gini. Jadi dia duduk dia bukanlah
memang dia tidak duduk dalam situasi yang ada Nabi, tapi maybe dia juga duduk dalam situasi yang ada sahabat. Jadi sahabat kan orang yang boleh percaya, sebab sahabat kan paling dekat dengan Nabi. Mana mungkinlah sahabat tu nak berdusta, betul tak? Gitu. Lepas tu, yang ketiga, bilangan perawi pada setiap kumpulan adalah yang tidak memungkinkan perkataan berdusta. Okey, jadi kita masuk pula yang keempat, iaitu semua perawi pada setiap kumpulan antaranya bersifat adil, kuat ingatan dan kesempurnaan bilangan. Jadi kita boleh nampak dari sini bahawa hadis mutawatir ni perawi dia adalah bersifat adil. Kalau bersifat adil, takkanlah dia nak menipu, betul tak? Sebab adil itu lawannya zalim. Zalim ni maksud meletakkan sesuatu bukan di tempatnya. Senang kata menipulah. Kuat ingatan maksudnya walaupun dia sebabnya perawi ni dia akan kuat ingatan, maksudnya dia cepat ingat. Okey, apa yang Nabi cakap tu dia terus ingat. Apa yang Nabi buat tu dia terus ingat, dan dia terus dia ingatlah, dia letak dalam kepala dia ingat dan dia menyampaikan kepada orang lain. Sebab apa? Dia kuat ingatan. Ada orang yang bila dia dengar, macam contohlah kita dengar orang beri tazkirah ataupun kita dengar orang-orang mengajar, kadang tu kita macam masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, betul tak? Maksudnya kadang ada orang yang macam sedang tangkap, yang macam sekali masuk dah faham, dah ingat. Jadi konklusinya, kita ni wajiblah menerima dan beramal dengan hadis mutawatir ini, yakni hadis sahih, serta kita boleh berhujah di dalam agama berdasarkan ijma' ahli ilmu. Jadi kita boleh lihatlah dalam dua karya agung, iaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, yang menjadi ijma' akan kesahihan hadis-hadis yang sahih daripada Rasulullah SAW. Jadi kita akan bincang pula apakah isu semasa yang berkaitan dengan hadis mutawatir ni, iaitu susunan saf solat jenazah semasa COVID-19. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya, luruskanlah saf-saf kamu, kerana meluruskan saf itu termasuk di dalam kesempurnaan solat. Riwayat Muslim. Jadi hukum ini perlu dikembalikan kepada hukum asal merapatkan saf dalam solat yang merupakan salah satu daripada sunat-sunat hay'ah dan bukanlah rukun atau sunat abad. Jadi hukum asal bagi merenggangkan saf adalah makruh, menghapuskan solat berjemaah berdasarkan hadis di atas. Jadi yang kita faham bahawa waktu dahulu pada tahun 2020 adalah zaman di mana negara kita dilanda dengan wabak COVID-19. Jadi waktu tu sebenarnya kita tak boleh nak keluar, kita tak boleh nak berkumpul ramai-ramai, tak boleh duduk dalam kelompok yang ramai orang. Jadi susahlah untuk nak solat Jumaat, nak solat apa-apa solat sekalipun. Jadi yang saya ambil sini adalah solat jenazah. Jadi apa-apa solat sekalipun, termasuklah solat jenazah, kita mestilah merapatkan saf, betul tak? Jadi daripada hadis tu kita faham bahawa meluruskan saf itu termasuk dalam kesempurnaan solat. Tapi macam mana sekalipun, luruskan saf ini merupakan salah satu daripada sunat hay'ah. Maksudnya sunat yang kalau tak buat pun tak apa. Macam tu. Dan bukanlah rukun, bukanlah kita wajib pun nak buat. Kalau kita tinggal dosa tak. Ianya adalah salah satu sunat hay'ah. Jadi hukum asal bagi merenggangkan saf adalah makruh. Makruhlah meninggalkan meluruskan saf tu. Tapi kita tengok balik keadaan di mana kita faham bila ada wabak COVID-19 ni, jadi pihak kementerian pun dah buat keputusan, dah decide yang tak boleh nak berkumpul ramai-ramai. Jadi dah bagi kelonggaran untuk solat di masjid, untuk solat jenazah, untuk solat Jumaat ataupun solat jemaah, tapi kena jarak-jarak, kena ada jarak 1 meter kan, kena ada jarak lah maksudnya. Jadi tak apa, melainkan ada sebab yang munasabah lah untuk kita merenggangkan saf itu. Macam tu. Okey, baiklah. Jadi kita akan masuk pula kepada topik kita yang kedua, iaitu perbincangan tentang hadis dhaif. Saya akan menjelaskan secara lengkap, padat dan ringkaslah tentang penerangan ataupun tentang penjelasan hadis dhaif ini. Okey, jadi hadis dhaif ini dari segi bahasa bermaksud lemah atau tidak kuat. Dari segi istilah pula adalah hadis yang gugur satu atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih. Jadi senang kata hadis dhaif ni hadis yang lemah. Maksudnya hadis yang dia ni gugur salah satu daripada syarat-syarat untuk menjadi hadis sahih. Jadi apakah syarat-syarat tu? Ada 5 syarat, iaitu pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, semua perawinya bersifat adil. Yang ketiga, perawi-perawinya bersifat dhabit. Yang ketiga,
matanya tidak mengandungi syaz. Yang kelima, sanad dan matanya tidak mengandungi illah. Okay, jadi kalaulah sesuatu hadis itu dia gugur salah satu daripada 5 syarat-syarat hadis mutawatir itu, maka ia dikategorikan sebagai hadis dhaif. Maksudnya hadis yang lemah lah. Sebab apa? Sebab dia telah gugur syarat-syarat tu. Jadi kita akan lihat pula apakah syarat-syarat keharusan beramal dengan hadis dhaif ini. Jadi yang pertama, hendaklah dhaif itu tidak terlalu dhaif, iaitu tidak wujud perawi yang berdusta yang sudah pasti melakukan pendustaan. Yang kedua, jangan beriktikad bahawa ia bersandarkan kepada Nabi SAW ketika mengamalkannya, agar tidak menyandarkan kepada baginda SAW bukan dari mulut baginda sendiri. Dan yang ketiga, hendaklah hadis itu ada asal dari dalil yang lebih umum. Baiklah, jadi kesimpulan daripada hadis dhaif ni, kita dapat faham bahawa jumhur ulama sepakat bahawa beramal dengan hadis dhaif dan meriwayatkannya adalah dibenarkan mengikut kepada syarat-syarat tertentu. Dan beramal dengan hadis dhaif ni bukanlah bermaksud kita meninggalkan hadis yang sahih ataupun hadis hasan. Bahkan kita ni galakkan untuk mendahului terlebih dahulu sesuatu amalan itu berlandaskan dengan hadis yang lebih sahih. Jadi pada hakikatnya bahawa hadis dhaif ni bukanlah bermaksud lemah untuk kita tidak boleh beramal dengannya, bukan. Kita masih boleh beramal dengan hadis tersebut. Tetapi kita tidak boleh menggunakan hadis dhaif dalam kita nak berhujah kepada orang lain. Yang itu tak boleh sebenarnya, itu yang lemah. Nak beramal boleh. Dia berlawanan lah dengan kita faham tadi hadis sahih. Kalau hadis sahih ni, kita boleh beramal dan kita boleh menggunakan hadis tersebut sebagai hujah. Berbeza dengan hadis dhaif. Hadis dhaif ni dia boleh beramal, tapi kita tak boleh gunakan hadis tersebut sebagai hujah dalam sesuatu perdebatan ke, ataupun kita nak menjelaskan kepada seseorang tentang, kita nak menjelaskan satu-satu hadis tentang seseorang. Kalau hadis tu dhaif, kita tak boleh nak gunakan hadis tersebut. Kita nak membetulkan apa yang kita buat, kita nak mempertikaikan itu, tak boleh. Sebab apa? Sebab itu ada hadis dhaif, tak boleh digunakan sebagai hujah. Jadi, apakah isu semasa yang berkaitan dengan hadis dhaif ni? Okey, baiklah, saya ambil contoh iaitu berterusan membaca doa kunut. Okey, jadi daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW berkunut pada solat subuh sehingga baginda berpisah dari dunia, yakni wafat. Jadi, apakah punca hadis ini dikategorikan sebagai hadis dhaif? Sebab apa? Sebab munculnya seorang perawi, Abu Ja'far Isa bin Mahan Ar-Razi, yang dilemahkan oleh majoriti ahli ilmu, termasuklah Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Abu Zur'a An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al-Ajil. Jadi hadis ini adalah dhaif yang diwayatkan oleh Abdul Razak, Daruqutni, Ibnu Abi Shaybah, Al-Bazar, Musnad Ahmad At-Tahawi, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Jadi sebab apa hadis ini dikategorikan sebagai hadis dhaif? Okey, yang pertama, sebab dikata Rasulullah ni berkunut pada solat subuh sehingga baginda berpisah dari dunia. Maksud nak kata hadis ni bahawa Nabi ni dia baginda ni baca doa kunut dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam. Bahawa yang kita faham, kita baca doa kunut cuma pada solat subuh sahaja, betul tak? Tapi dalam hadis ni dia menerangkan bahawa Nabi baca doa kunut dari pagi sampai malam. Jadi yang kedua, kunci kelemahan dia iaitu macam saya kata tadi, kalaulah daripada tabaqat tu adanya seorang sahaja pendusta, maka ia dikategorikan pada hadis dhaif. Yakni siapa yang perawi yang berdusta tu, iaitu Abu Ja'far Isa bin Mahan Ar-Razi. Jadi perawi ni telah dilemahkan oleh ramai ilmuwan yang fasih tentang bab-bab agama. Baiklah, yang ketiga, kita masuk pula kepada hadis maudhu'. Jadi saya akan jelaskanlah sedikit sebanyak apa yang saya kaji tentang hadis maudhu' ini. Okey, jadi pengertian. Para ulama memberikan definisi seperti berikut, iaitu hadis yang dibuat sendiri oleh seorang perawi lalu menisbahkannya kepada Rasulullah SAW sama ada secara sengaja atau tidak. Istilah mudahnya, hadis maudhu' itu adalah hadis palsu. Jadi senang kata, hadis ni adalah hadis yang direka. Hadis tu tak betul pun, tapi ada perawi yang menisbahkan, ada perawi yang mengaitkan, yang mengatakan bahawa hadis ni betul memang Nabi buat, betul memang Nabi berbicara tentang hadis tersebut. Maka itu adalah hadis maudhu', hadis yang memang kita tak boleh nak beramal, kita tak boleh nak percaya, kita tak boleh nak gunakan hujah, kita tak boleh nak beramal lah dengan hadis tersebut. Apa? Sebab dia adalah hadis
yang maudhu', hadis yang palsu, yang tak ada pun tapi direka cerita sahaja hadis tersebut, direka-reka oleh perawi-perawi. Okey, jadi apakah hukum hadis dhaif? Okey, yang pertama, menyandarkan sesuatu perkara kepada Rasulullah SAW yang mana perkara tersebut bukannya daripada Nabi adalah dilarang. Maksudnya kita memang tak boleh lah, haram kalau seseorang itu meriwayatkan satu-satu hadis yang Nabi tak buat pun, Nabi tak bercakap pun tentang perkara itu, tapi dia kata Nabi buat, maka haram perbuatan itu sebab dia telah memfitnah Nabi. Yang kedua, Nabi bersabda, man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta di atas namaku, maka siaplah tempatnya dalam neraka. So, kedudukan hadis palsu adalah seburuk-buruk hadis dhaif sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama seperti Imam Ibn Salah berkata, a'lama anal hadis al-mawdu' syarul ahadis ad-dha'ifah. Maksudnya, ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya hadis palsu adalah termasuk dalam hadis-hadis dhaif yang paling buruk. Yang paling buruk lah. Sebab apa? Sebab mereka cerita. Dia memasukkan satu-satu hadis itu untuk menarik orang ramai supaya percaya dengan hadis yang dibuat, hadis yang direka itu. Sebab apa? Sebab dia mengatakan bahawa hadis ni Nabi buat. Apa yang dituduh dalam hadis tu adalah, oh ni Nabi buat, oh ni Nabi bercakap aku dengar. Jadi dia telah berdusta pada Nabi. Jadi Nabi telah kata bahawa siapa yang berdusta padaku, maka tempatnya adalah di dalam neraka. Jadi besarnya dosa kalau seseorang itu membuat fitnah kepada Nabi dan menipulah satu-satu perkara untuk menarik orang ramai untuk percaya dengan hadis dia tu, maka haram. Okey, baiklah. Jadi isu semasa yang berkaitan iaitu saya ambil daripada istilah payung emas. Jadi Dr. Zulkifli Imam Al-Bakri, bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, menjelaskan bahawa istilah payung emas ni diberikan kepada seseorang isteri yang mengizinkan suaminya ni untuk berkahwin lain. Jadi Dr. Zulkifli mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis palsu. Sebab apa? Sebab menurutnya hukum suatu perkara pada zahirnya sunnah atau tidak perlulah melihat kepada kemaslahatan perkara tersebut. Maksudnya memanglah poligami itu sunnah, tapi tak ada pun hadis yang mengatakan bahawa kalaulah isteri pertama itu dia mengizinkan suami untuk berkahwin lain ataupun berkahwin dua lah, maka dia berikan payung emas, maka itu adalah hadis palsu. Tak betul sebab tak diberi pun payung emas. Macam tu. Walaupun macam itulah. Jadi tambahnya lagi, kadang-kadang poligami itu menjadi perlu dan tidak perlu, malah turut dikira sebagai dizalimi. Maksudnya ada isteri yang dia tak boleh nak terima suami dia ni kahwin dua. Sebab apa? Sebab dia dah terlalu mencintai lelaki tersebut. Maka bila lelaki tu buat keputusan untuk kahwin dua, dia rasa macam sakit hati. Tapi sebenarnya lelaki ni dia boleh berpoligami. Malah sunnah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kena tengok keadaan. Sepatutnya memanglah betul lelaki tu dia tidak perlu untuk minta izin kepada isteri dia. Tetapi semolehnya lah dia perlu berbincang dahulu dengan isteri dia tu. Dia perlu cakap baik-baik. Dia kena, memang dia tidak perlu minta izin isteri pertama. Tapi sekurang-kurangnya dia perlu berbincang secara baik-baik supaya dia tidak menzalimi. Sebabnya kalaulah dia kahwin dua, lepas tu lelaki tu tidak tahu pun dia dikahwin dua, kira dia membelakangkan isteri dia, maka itu adalah perkara yang dizalimi. Dia menzalimi isteri dia sendiri. Dia menzalimi hak seorang isteri. Sebab apa? Sebab dia nak kahwin, lepas tu dia tak inform, dia tak bagi tahu terlebih dahulu. At least cakaplah kenapa nak kahwin dua, kenapa nak ni, supaya sebabnya kadang hati perempuan ni dia lembut, dia boleh dia boleh menerima kalau lelaki tu jujur sahaja dengan dia. Yang dia tak boleh terima bila lelaki tu membelakangkan dia dalam satu-satu keadaan. Jadi saya juga ada tontonlah daripada video penerangan Ustaz Azhar Idrus tentang istilah payung emas ini. Jadi Ustaz Azhar kata payung emas ni bukanlah satu hadis, tetapi adalah kata-kata yang orang-orang tua dulu. Orang tua dulu yang mewujudkan istilah payung emas ni. Jadi Ustaz Azhar Idrus kata payung di sini bermaksud tempat berteduh. Emas tu perlu bermaksud syurga. Jadi tempat berteduh di syurga. Sebab apa gunakan istilah emas? Sebab dekat syurga tu yang paling biasa, yang paling basic pun emas. Sebab apa? Sebab pintu yang diperbuat daripada syurga, pintu syurga diperbuat daripada
emas. Jadi sebenarnya memanglah seseorang isteri itu akan diganjarkan syurga, tapi bukan diganjarkan syurga kalau dia mengizinkan, bukan. Tetapi kalaulah contoh isteri tu dia pergi jumpa dengan suami dia. Maksudnya, abang kahwin dah 2. Saya bagi. Maksudnya, dia jadi bila lelaki dengar isteri pertama kahwin begitu, mestilah lelaki tu macam happy lah, gembira lah. Isteri pertama kahwin, isteri pertama bagi untuk kahwin 2. Maksudnya, di situ, lelaki tu suka, lelaki tu gembira, betul tak? Jadi, apa dikategorikan akan masuk syurga? Sebab isteri yang menggembirakan hati suami ni, dia akan masuk syurga. Macam tu. Bukan sebab dia mengizinkan, bukan. Tapi sebab dia telah mengembirakan hati suami dia tu. Itulah penerangan daripada Ustaz Azhar Idrus. Jadi kita boleh nampak di sini bahawa payet emas ni famous lah. Sebab kadang lelaki ni macam dia menggunakan di kategori isteri pertama dia yang kalau bagi abang kahwin 2, awak akan dapat payet emas. Dia tak boleh cakap macam tu. Dia tak boleh sebab itu bukan satu hadis dan tak betul. Tak betul. At least dia kata je lah yang kalau awak benarkan abang kahwin 2, awak pun diganjarkan syurga. Sebab apa? Sebab awak telah menggembirakan hati suami awak. Macam tu. Maksudnya cakap yang cakap secara baik-baik lah. Sebab perempuan ni dia boleh menerima, hati dia lembut, dia boleh je nak menerima sebenarnya. Cuma dia memerlukan kejujuran dan pengakuan sahaja daripada lelaki itu. Jadi hukum poligami ini juga boleh menjadi harus, boleh menjadi sunat dan juga boleh menjadi haram. Jadi apa haram ni? Bila mana dia menzalimi isteri dia. Maksudnya contohlah dia dah berbincang dengan isteri dia, dia dah minta izin, tapi isteri dia tu macam tak boleh nak menerima. Maksudnya tak boleh nak sebab dia tak menerima alasan yang diberi oleh suami tu, maka suami tu memukul. Dia memukul, dia menampar. Itu tak boleh sebab dia telah menzalimi isteri dia. Itu adalah haram. Sunat sebab apa? Sebab sunnah ni dia mengikut apa yang Nabi buat, sebab Nabi berpoligami kan, macam tu. Tapi Nabi berpoligami pun Nabi pandai untuk mengagihkan masanya dengan setiap isterinya tu. Dia maksudnya Nabi ni seorang yang hebat lah. Kita pun tahu yang Nabi tu seorang yang hebat. Jadi dalam berpoligami ni bagi Nabi biasa je. Maksudnya Nabi pandai nak handle benda tu. Nabi pandai nak agihkan masa, nak agihkan nafkah untuk isteri, nak agihkan keperluan isteri. Nabi pandai. Walaupun Nabi ramai isteri, tapi Nabi pandai. Sebab itulah Nabi kahwin ramai. Sebabnya Nabi kahwin ramai ni pun bukannya sebab perasaan nafsu, bukannya sebab suka. Tapi kalau kita kaji balik setiap kisah isteri Nabi tu, kita boleh lihat bahawa Nabi ni dia kahwin dengan setiap isteri dia tu ada kisah. Maksudnya ada satu kisah tu macam Nabi nak selamatkan dia. Satu kisah tu Nabi nak, sebab asalnya isteri dia tu hamba sahaya. So Nabi ambil jadikan isteri. Jadi kita boleh tengok ya, Nabi kahwin pun sebab nafsu, tapi Nabi nak menyelamatkan. Sebenarnya Allah yang menyelamatkan isteri bagi dia, tapi Allah menggunakan Nabi sebagai wasilah sahaja. Jadi, tidak menjadi satu kesalahan sekiranya isteri melarang perbuatan suaminya untuk berpoligami sekiranya ada sebab yang munasabah. Maksudnya, tak menjadi satu kesalahan lah kalau lah anda kata isteri ni dia melarang, dia tak bagilah untuk suami dia tu kahwin 2, melainkan sebab-sebab munasabah. Contohnya lah macam dia tak bagi alasan kukuh. Kenapa nak kahwin dengan perempuan tu? Contohlah lelaki tu cakap dia nak kahwin dengan perempuan tu sebab perempuan tu kaya, sebab perempuan tu lagi cantik daripada isteri pertama. Yang tu tak boleh sebab tak munasabah langsung. Dia boleh je nak bagi duit kepada isteri pertama tu untuk pakai make-up sikit ke, untuk pakai beli baju yang cantik-cantik. Sebab lelaki ni kalau dia nak nampak isteri dia cantik, dia kena keluarkan modal lah, dia nak kena keluarkan duit lah, macam tu. Sebabnya perempuan ni dia sebelum kahwin kita nampak yang perempuan ni cantik, putih mulus je. Tapi kenapa lepas kahwin jadi macam makcik-makcik? Sebabnya dan nak pula ibu-ibu yang telah melahirkan anak, bila dah melahirkan anak, dia tak ada masa nak cantikkan diri dia sebenarnya. Tapi janganlah jadikan itu satu alasan untuk lelaki tu kahwin 2. Sebenarnya dia boleh je berbincang dengan isteri pertama dia tu, pakailah cantik-cantik, macam tu. Kalau dia cakap macam tu, perempuan tu boleh saja nak
ubah diri dia untuk lebih pakai penampilan yang lebih cantik lah, untuk sebabnya mencantikkan depan suami, bukannya depan orang lain. Dan bila suami tengok isteri dia cantik, suami pun gembira. Jadi kita pun dah dapat pahala kat situ. Dan seterusnya, sebaiknya berbincang terlebih dahulu dengan memberi nasihat dan pandangan masing-masing bagi mengelakkan berlakunya kezaliman dan penindasan terhadap hak isteri dan juga anak-anak. Jadi saya kata tadilah, dia kena berbincang dengan baik dengan perempuan ni, sebabnya isteri pun ada hak dia, anak-anak pun ada hak anak-anak sendiri. Tapi yang saya nak tekankan di sini adalah hak isteri lah, sebab yang dipoligamikan adalah isteri. Saya tak kata yang poligami tak boleh, boleh sahaja. Ada perempuan yang boleh menerima suami dia berpoligami. Ada perempuan yang tidak boleh menerima sebab dia fikir macam suami dia tu yang dia seorang. Tapi macam saya kata juga tadi, perempuan ni hati dia lembut. Dia kalau lelaki tu dia jujur dengan perempuan tu, tak kahwin, tak kahwin, contohlah macam sekarang kan kes ramai yang berpoligami. Dan ramai yang membelakangkan isteri pertama, maksudnya ramai yang suami ni dia kahwin dekat Thailand, dekat luar. Berapa dok kahwin, berapa dok panggil je isteri dia tu bincang. Lepas tu waktu kahwin tu isteri dia ada. Kenapa perlu nak kahwin kat Thailand? Sebab kita faham Thailand tu dia punya sistem perkahwinan, dia punya sistem nak kahwin kat situ tak ketat. Tak perlukan wali, tak perlukan apa-apa. Jadi just kahwin je. Macam tu senang lah. Sebab tu ramai nak kahwin kat sana. Itu tak boleh. Sebab dia telah menzalimi hak-hak seorang isteri. Jadi ada satu hadis iaitu, jika seseorang wanita solat 5 waktu, puasa Ramadan, pelihara kemaluan dan taat pada suaminya, Nabi bersabda, masuklah ke syurga melalui pintu yang dikehendaki. Sebab itulah orang kata perempuan ni senang je masuk syurga. Dia taat je dengan suami dia. Tapi kalau suami dia tu pun macam tu, suami dia pun apa-apa nak buat tak berbincang terlebih dahulu, at least berbincanglah. Berbincang. Bukanlah maksudnya terus 100% membelakangkan. Memanglah tidak perlu meminta izin isteri pertama untuk kahwin. Tapi sekurang-kurangnya perlulah memberitahu. At least isteri pertama dia tu tahu yang suami dia tu nak kahwin lain. Sekurangnya dia tidaklah sakit hati sangat. Maksudnya macam dia kena faham lah yang benda tu, yang poligami tu tak salah sebab Allah benarkan poligami. Sebab Nabi pun buat. Sebab tu pun sunnah, dikira sunnah. Macam itulah. Jadi senang kata payung emas ni sebenarnya tidak wujud pun. Itu adalah, ramai orang ingat itu adalah hadis. Dan itu adalah hadis, kalau ia dikira hadis, maksudnya ia diketikkan sebagai hadis yang maudhu', hadis direka. Sebab ia bukan hadis. Tapi ramai orang lelaki yang menggunakan, bila dia cakap dengan, bila nak kahwin duluan, dia cakap dengan isteri pertama yang awak dapat payung emas. Ada satu hadis tu, maksudnya dia macam menyandarkan payung emas tu. Maksudnya Nabi pernah cakap yang bila lelaki kahwin dua, akan dapat, perempuan tu, isteri pertama akan dapat payung emas. Padahal tak ada pun. Jadi dia telah berdusta lah dekat situ. Dia telah mereka, iaitu adalah hadis. Sebenarnya hakikatnya istilah payung emas ini adalah kata-kata daripada orang-orang tua terlebih dahulu. Berikut adalah sumber-sumber rujukan yang saya dapatlah untuk saya kaji. Apakah pengertian hadis mutawatir, pengertian hadis maudhu' dan pengertian hadis palsu. Jadi ini adalah sumber rujukan saya bagi untuk saya mencari maklumat tentang pengajaran tadi. Pengajaran hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu' dan juga isu-isu semasa lah yang saya dapat untuk ketiga-tiga hadis tu. Inilah sumber rujukan saya. Jadi sekian sahaja daripada saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan secara konklusinya saya rumuskan secara ringkas tentang apa yang kita belajar hari ini, apa yang saya bicarakan pada hari ini, iaitu berkaitan dengan hadis sahih. Jadi hadis sahih ini adalah hadis yang Nabi buat benda tu, Nabi berbicara tentang benda tu dan Nabi pernah melakukan benda tu. Maksudnya apa-apalah sekalipun yang Nabi buat, itu dikategorikan sebagai hadis sahih. Hadis mutawatir lah. Jadi hadis mutawatir ni adalah salah satu kategori daripada hadis sahih. Hadis mutawatir ni yang kita belajar tadi, yang ramai perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Bila ramai perawi, mustahil lah hadis tu palsu. Lepas tu yang kedua, hadis dhaif. Hadis dhaif ni hadis yang lemah. Maksudnya dhaif tu bila mana gugurnya salah satu daripada 5 rukun
syarat-syarat mutawatir tadi. Dan hadis dhaif ni bukanlah maksudnya lemah untuk kita beramal. Kita masih boleh beramal dengan hadis tersebut, tapi kita tak boleh nak gunakan hadis dhaif sebagai hujah. Yang ketiga, hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni adalah hadis yang direka. Maksudnya hadis tu tak ada pun, tapi orang wujudkan hadis tersebut dan menisbahkan hadis tersebut kepada Nabi secara sengaja ataupun tak sengaja. Jadi Nabi telah kata bahawa siapa yang berzalim, siapa yang membuat kezaliman, siapa yang berdusta ke atas diriku, maka tempat ni di neraka. Jadi melakukan fitnah pada Nabi ni, maksudnya menipu apa yang Nabi buat ni adalah satu perkara yang tidak baiklah, dan ia adalah haram. Sekian sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.